Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para penonton yang dirahmati dan dikasihi sekalian, saudara Fadil Misfar, Ummu Aisyah, Ustaz Syafiq Murad, Ita Arifin, sahabat saya Cik Anwar, Yang Mulia Tengku Murni, Jana Yusof, Ita Arifin, dan semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Malam ni insya-Allah kita akan meneroka ayat ke-100 hingga berikutnya mana yang sempat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat amalan para sahabat adalah membaca 5 ayat seperti yang dilakukan oleh Abu Sa'id Al-Khudri sebagai contohnya radhiyallahu an. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an juga pesan kepada umat Islam supaya ayat Al-Quran ni belajar 5. Kalau panjang sangat 1 jam itu lebih pada 5, maknanya tak banyak yang dapat dicakupi, tak banyak perspektif yang dapat dibuka. Tapi kalau kurang dari 5, barangkali terlalu banyak sangat perkara-perkara yang tak perlu yang melirik. Jadi nak jadikan kalam kita jami' mani' ni tuan-tuan, baina qasirin mukhil wa tawilin mumil, antara panjang yang melampau-lampau dan pendek yang menghilangkan poin-poinnya, amat sukar. Moga Allah beri kepada kita, beri kepada saya kemampuan untuk meringkaskan dan mengatakan apa yang perlu sahaja tuan-tuan. Jadi ayat ke-100 daripada surah Al-Isra, firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا صدق الله العظيم. Katakanlah, kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanmu, nescaya perbendaharaan itu kamu akan tahan kerana takut membelanjakannya, dan adalah manusia itu sangat kedekut. Dan sungguhnya kami telah berikan kepada Musa 9 buah mukjizat yang nyata, maka tanyakanlah kepada Bani Israel. Tak kala Musa datang kepada mereka, lalu Fir'aun berkata kepadanya, sungguhnya aku sangka engkau, wahai Musa, adalah orang yang kena sihir. Musa menjawab, sungguhnya kamu telah mengetahui bahawa tiada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu melainkan Tuhan yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata, dan sungguhnya aku mengira engkau, wahai Fir'aun, seorang yang akan binasa. Kemudian Fir'aun hendak mengusir mereka, iaitu Musa dan pengikut-pengikutnya di bumi Mesir itu. Maka kami tenggelamkan dia, iaitu Fir'aun beserta dengan para pengikutnya bersama-sama dengannya. Dan kami berfirman sudah itu kepada Bani Israel, diamlah kamu di negeri ini, maka apabila datang masa berbangkit, nescaya kami datangkan kamu dalam keadaan bercampur baur dengan musuhmu. Muslimin sekalian hati dan kasih dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala berpesan kepada Nabi kita SAW supaya berpesan kepada sekalian manusia, wahai sekalian manusia, sekiranya jika kamu dapat menguasai perbendaharaan Allah, maka kamu tentu akan menahannya, akan kedekut padanya, akan bakhil untuk menginfakkannya kerana takut jatuh miskin. Tuan-tuan merujuk pada jilid yang kelima tafsir Ibn Kathir yang warna biru ni, muka surat 377. Jadi maksud ayat ini adalah untuk mengingatkan manusia, iaitulah manusia yang punya sifat bakhil, al-bukhul. Dan kita diajar dalam hadis Nabi SAW dan hadis banyak untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Ni antara doa yang paling banyak Nabi kita SAW amalkan. Apakah dia tuan-tuan? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal.
Apakah maksudnya tuan-tuan? Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu daripada hammi. Hammi maknanya resah, hazan, sedih. Tuan-tuan, bukan zahazan ya, hazan. Wa a'udzubika, Allahumma inni a'udzubika min hammi wal hazan wa a'udzubika min Allahumma inni a'udzubika min hammi wal hazan wa a'udzubika min al-ajzi wal kasal. Ajaz ini maknanya lemah, wal kasal, malas. Wa a'udzubika min al-jubni wal bukhli, dan aku minta perlindungan kepadamu daripada sifat pengecut dan kedekut. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal, mohon kepadamu perlindungan ya Allah, selamatkan aku daripada ditimpa hutang yang banyak, hutang-hutang yang tidak perlu, belanja secara tidak berhemah, dan akhirnya aku tertipu dan terpedaya dan tergoda dan dihimpit masalah keuangan, iaitu minjam-minjam. Dan yang terakhir sekali, wa qahri rijal, daripada dianiaya orang. Ini antara doa yang paling banyak Nabi SAW amalkan ya. Jadi dapat kita lihat dalam ayat ini menceritakan sifat kedekutnya manusia, iaitu Allah menggambarkan manusia ni kalau diberi kekayaan, dia akan menjadi kedekut. Apatah lagi kalau harta yang dimiliki oleh Allah diberikan kepadanya untuk ditadbir, maka dia akan rasa takut untuk menggunakannya pada perkara-perkara kebaikan. Begitu juga kita kalau mentadbir masjid, tuan-tuan. Masjid ini adalah milik orang ramai, kita dipilih sama ada oleh pihak pemerintah ataupun dipilih dari karya untuk menjadi kepimpinan kerana keyakinan mereka, kemampuan kita, keahlian kita dalam mentadbir. Maka bantulah orang keliling kita dengan betul, gunakan ia pada program-program yang baik, hargailah ulama'-ulama', para ustaz, ilmuwan yang datang. Mungkin kalangan anak-anak karya yang lepas belajar universiti, tak ada kerja, bertugas mengajar anak-anak kat karya kampung, tuition, janganlah kita anggap free. Sian budak ni belajar tinggi-tinggi, jauh-jauh, kadang-kadang belajar dalam medicine, bidang perubatan, belum dapat kerja, mengajar tuition, kita kedekut semacamnya, padahal bukan duit kita pun, duit orang ramai. Orang menderma mengharapkan program masjid itu hidup. Jadi kalau kita perhatikan kata para ulama tafsir, contohnya Muhammad Yasabuni, Al-Jassas, ketika mentafsirkan ayat ini, Qurtubi, wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Siapa yang lebih zalim yang berusaha untuk merobohkan masjid? Merobohkan masjid dalam banyak ayat yang dimaksudkan Allah, kata para ulama, bukan merobohkan binaannya, itu tak berlaku, tapi meruntuhkan fungsinya, membuang peranannya. Sepatutnya masjid itu jadi tempat perhimpunan orang Islam, tapi kita oleh kerana kita pentadbir, kadang-kadang kita tak reti nak gunakan duit dengan cara yang betul dan menginfakkannya pada pintu yang betul. Tapi kadang-kadang buat pemaziran rajin pula. Contohnya program, tuan-tuan, kita ni para ustaz mengajar kat masjid kat surau, kalau mengajar sampai lewat malam lepas isyak, tak payah makan-makan lah, tuan-tuan. Tak payah makan-makan, bukan bagus makan lepas isyak. Tapi kadang-kadang nak kena buat program macam tu juga. Sebab apa? Takut-takut ada unsur-unsur kepentingan kerana nak bagi dana tertentu kepada orang untuk masak dan sebagainya. Itu kurang kerana Allah, tuan ya. Jadi kita dalam kehidupan ni, kita pada benda yang patut kita tak buat, tapi pada benda yang tak patut kita pergi buat. Buat apa, tuan-tuan? Nak nampak mewah, nampak grand. Kadang-kadang berbuka puasa pun nak kena mewah-mewah, padahal dengan menyebabkan buka puasa mewah pada bukan musim PKP lah, akhirnya orang nak sembahyang tarawih pun dah berat, makan nasi biryani, makan nasi bukhara, maka badan dah berat, tak sampai niat untuk tarawih pada malam. Ni contohlah. Jadi dalam hidup ni kita kena mengerti mana yang aula, mana yang aham, mana al-muhim. Al-aham dengan al-muhim lain. Yang lebih penting, yang penting boleh dikemudiankan. Ini dipanggil fiqhu aulawiyat. Jadi sikap manusia ni, dia mentadbir, bukan harta dia pun kadang-kadang dia kedekut tak memasal, sukar nak bagi pada nak convince dia, kerana dia punya prinsip sendiri. Padahal dulu dia bekerja dalam jawatan kerajaan, swasta, punya pengalaman, menghargai orang. Tapi bila sampai di masjid, dia pergi simpan kat fixed deposit pula, tuan-tuan, kat FD pula. Apa nak buat, tuan-tuan? Masjid ni kan rumah Allah, kan orang derma tu untuk kegunaan program-program masjid. Yang kita pergi simpan kat situ buat apa, tuan-tuan? Akhirnya nak belanja pun kita dah berkira-kira. Orang yang patut menyampaikan tuition kita bayar, kita tak bayar. Kontraktor kita tak bayar, ustaz kita tak bayar. Inilah dia padahnya sifat kedekut. Ketegur tak boleh, tegur nanti melenting. Ada orang tertentu lah, tuan-tuan, dimuliakan Allah sekalian. Jadi sikap seperti ini Allah menegur kita, kerana sifat manusia ni, kata Ibn Abbas, kata ada, kerana mereka takut miskin, perbendaraan, takut segala harta itu akan hilang, padahal ianya tidak pernah habis untuk selamanya. Duit ni ibarat air, kalau kita airkan ia pergi.
Kalau ia disekat, maka dia akan kotor dan bau busuk. Maka demikian juga duit. Bayangkan kalau kita bagi duit ni kepada orang yang betul, orang itu punya anak untuk dibesarkan, disekolahkan, makan, minumnya, pakai, maka aliran keuangan itu berlaku dengan kemas. Itu sebab dalam konteks sekarang kerajaan menggalakkan kita untuk belanja, beli benda-benda yang perlu. Jangan beli benda-benda yang mahu, beli benda yang perlu. Pendidikan anak-anak sebagai contohnya, anak kita pandai azan ke tidak, anak kita faham Quran ke tidak, anak kita boleh mengaji jawi ke tidak, boleh baca jawi dengan betul atau tidak. Ini investment yang penting untuk kita ambil berat pada anak-anak. Alangkah mulianya setengah ibu bapa, walaupun anak tak pergi sekolah pada waktu seperti ini, dia memastikan anak dia hadir dalam tuition online. Anak-anak dia belajar. Kalau tak, masa itu terbuang pada benda yang sia-sia, keluarkan duit. Kerana cikgu yang mengajar itu pun perlukan kehidupan juga. Maka ini tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Oleh kerana itu Allah berfirman, wa kana insanu qatura, manusia itu sangat kedekut. Berkata Ibn Abbas dan kata qatur itu berarti sangat kikir. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, am lahum nasibun min mulki fa idza la yu'tuna an-nasa naqira, dalam surah An-Nisa ayat 53. Mereka itu mempunyai bahagian di kerajaan, walaupun demikian mereka tidak akan memberikannya sedikit pun kepada manusia, kerana sifat kedekut yang ada pada diri manusia ini sebahagian daripada mereka, maka dia tahannya pada benda-benda yang perlu, tapi dibazirkannya pada benda-benda yang tak perlu. Inilah sifat manusia. Jadi maksudnya seandainya mereka memiliki bahagian dalam jalan kekuasaan Allah, saya mereka tidak akan beri satu pun kepada orang walaupun sedikit. Dan Allah menyifatkan manusia ini seperti adanya mereka kecuali orang yang diberi taufik dan hidayah. Wa qalilum mahum, hanya orang yang dapat hidayah dan taufik daripada Allah sahaja yang mampu untuk berfikir dengan waras. Macam gambaran tadi di masjid, di surau, dengar cerita daripada kerajaan Kelantan dalam situasi ekonomi seperti ini menggalakkan masjid untuk menjalankan peranan. Memanglah ada jabatan zakat, ada baitul mal, ada foundation, yayasan menjalankan kerja, amal bakti, bantu orang, betul susah. Tapi masjid pun jangan lupa peranan, kerana masjid lebih mengetahui ahli karyahnya. Jadi itulah dia sikap kita dalam memegang amanah daripada Allah SWT. Jadi hendaklah kita ambil sikap ni. Bila orang tegur, nanti kita marah, kita melenting, padahal kita mempunyai organisasi yang solid, yang kuat. Kadang-kadang dalam satu organisasi masjid itu ada bekas guru yang pernah mentadbir sekolah jadi pengetua, ada pegawai bank, ada arkitek, ada profesional, ada cikgu, macam-macam. Jadi kan kebaik kalau kita bertukar-tukar pandangan, dan janganlah taksub pada satu pandangan. Buka pandangan. Ingat, duit masjid bukan duit kita. Walaupun masjid ini ada kaitan dengan keluarga kita, mungkin diwakafkan tanahnya oleh keluarga kita, tapi bukan milik kita. Saya tengok satu kisah berlaku pada zaman Harun Ar-Rasyid rahmatullah alaihi, khalifah Islam yang unggul ini. Beliau mempunyai salah seorang isteri bernama Zubaidah. Zubaidah ni seorang isteri yang cekap, cepat berfikir, banyak membantu Harun Ar-Rasyid. Sehinggalah pada satu ketika dia telah mengeluarkan arahan sebelum Harun Ar-Rasyid, dan Ar-Rasyid menjadi marah dengan arahan tersebut. Inilah orang lelaki ni punya sifat kerek, ego dan sebagainya, maka dia tidak setuju dengan kata-kata isteri walaupun isinya betul. Kalau tuan-tuan pergi menaikkan umrah sebagai contoh, atau haji, tuan-tuan pergi ke Mina, Muzdalifah, tuan-tuan akan lihat dia panggil air Zubaidah, mata air Zubaidah, iaitulah Zubaidah dulu punya concernnya kepada jemaah haji yang bimbang tak dapat bekalan air yang bersih, maka telah meminta daripada arkitek, engineer pada zaman itu untuk mengalirkan air untuk kegunaan para hujaj yang melaksanakan wukuf dan juga mabit di Muzdalifah, Mina, supaya dapat bekalan air yang bersih. Sampai hari ini ada lagi dipanggil air Zubaidah. Hebatnya hati Zubaidah ni, mulianya beliau, cekalnya, hebatnya, memang hebat. Jadi Zubaidah rahmatullah alaiha ni telah buat satu keputusan yang menyebabkan Harun Ar-Rasyid menjadi marah, bertempik dia kemarahan. Dengan sebab itu dia telah berkata kepada isinya itu talak ta'liq, iaitu berkata kepada Zubaidah, kalau kau tak keluar daripada negara aku, marah sangat ni, kau tak keluar daripada negara aku dan tempoh 24 jam, maka kau jatuh talak 3. Ini nama talak ta'liq, tuan-tuan. Kalau kau gagal keluar daripada negara aku dalam tempoh 24 jam, aku talakkan kau talak 3. Keluar kau, berambus kau di sini. Saya pernah cerita pada tuan-tuan ni, dalam konteks perselisihan suami isteri, jangan suruh isteri keluar dari rumah, kerana 70% daripada kes-kes perceraian yang tidak boleh diselesaikan berpunca daripada isteri disuruh keluar dari rumah. Memanglah rumah tu belum kita bayar lagi, tapi rumah itu rumah isteri sebenarnya dalam konteks ayat Quran. Walaupun kita ada masalah dengan dia, jangan nampakkan pada anak-anak,
Kalau ada masalah dengan dia pun, pergilah keluar, tenangkan fikiran, jumpa dengan kawan yang baik-baik, minta nasihat, pergi ke masjid, surau, ambil air semayang dan sebagainya, tuan-tuan. Ada kawan saya kata, kalau aku pergi siaran, pergi kedai mamak. Bagus juga, makan kedai mamak, banyakkan kolesterol lagi. Tuan-tuan yang mulia kat Allah sekalian. Jadi kembali kepada kisah ni tadi, bila Harun al-Rashid berkata demikian kepada isterinya, kau tak keluar daripada negara aku jatuh kau talak 3. Maka dia pun cemas, dia telah menjatuhkan talak kepada isterinya. Memang dia tidak akan, isteri itu tak akan mampu keluar daripada sepadan negara Islam yang luas itu, melainkan dengan masa berminggu-minggu dengan kuda yang paling pantas pada zaman itu. Ya tuan-tuan, maka beliau pun merujuk kepada sekalian para fuqaha, ulama yang ada, apa nak buat, semua kata jatuh talak nampaknya tuanku Amirul Mukminin, nampaknya tak ada peluang lah untuk dia kembali ke pangkuan tuanku, memang jatuhkan talak 3. Tiba-tiba Abu Yusuf, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i dan dalam mazhab Hanafi, anak murid kanan kepada Abu Hanifah yang telah wafat, memberikan pandangannya. Beliau pada masa itu tak terkenal pun, tapi bila orang rujuk, dia kata pandangan dia adalah, hantarlah isteri Harun Rashid ini, Zubaidah, ke mana-mana tempat di masjid yang ada dalam Baghdad. Ini cerita saya nak bawa ni tuan-tuan. Hantarlah Zubaidah ke mana-mana tempat dalam masjid, di masjid mana-mana dalam Baghdad. Kerana Allah telah menyatakan, wa anal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Wa anal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sungguhnya masjid itu milik Allah, tak ada siapa boleh claim masjid itu dia punya. Tidak boleh seorang pun claim masjid ni bapak saya buat, datuk saya punya tanah, tak boleh. Itu milik Allah. Once kita niat jadi masjid, wakafkan, habis, ia jadi milik Allah. Maka hendaklah kita sedar, kita pentadbir dalam masjid, daripada keturunan ke, daripada siapa saja, hendaklah kita ingat, kita AJK ke, kita buatlah apa yang terbaik untuk masjid. Masjid takkan bankrupt. Masjid tak akan bankrupt, dia milik Allah. Tentu ada orang yang baik yang akan infak padanya. Kita jangan bimbang, kita mentadbir saja. Jangan kita boleh simpan duit tu, tak nak salurkan kepada orang, berkira-kira pada orang yang sepatutnya. Jadi ini akibatnya Allah gambarkan sifat manusia ini. Walaupun orang beriman, diingatkan, ditekankan perasaan perkara ni, jangan jadi orang kedekut tak memasal ni tadi. Jadi tuan-tuan yang hati dan dikasihi sekalian, baik, dalam Sahihain ini, iaitu dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim, ditegaskan bahawa Nabi pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam, yadullahi mal'a la yadhuha nafaqatu saha'ul lail wan nahar. Ara'aytum ma anfaqa muzu khalaqa samawati wal ard fa innahu lam yaghid ma fi yadihi. Tangan Allah penuh dengan kekayaan dan tidak berkurangan, dengan kedermawanan dan barakah yang diberikan pada malam dan siang. Tidakkah kamu ketahui bahawa dia telah memberi daripada mula bumi dan langit diciptakan, memberi kepada semua makhluknya, tidak mengurangkan sedikit pun yang ada dalam pemilikannya. Jadi inilah dia kuasa Allah dan kekayaannya. Kita pernah bincangkan hadis Nabi berkenaan dengan hadis 40 yang menceritakan tentang rahmat Allah, kekayaannya. Walau anna awalakum wa akhirakum wa hayyakum wa mitakum wa ratbakum wa yabisakum ijtama'u fasa'alani kulla sa'ilin minhum ma balagat umniyatuhu fa'ataitu kulla sa'ilin minhum ma sa'al ma naqasani kama law anna ahadakum marra bi syafati al-bahr bi syafati al-bahri faghamasa fihi ibratan summa intaza'aha kadzalika la yanqus min mulki zalika bi anni jawadun majidun samadun ata'i kalamun wa ahzabi kalamun idza aradtu syai'an fa innama aqulahu kun fayakun wal insanu qaturun. Jadi Allah SWT telah menyatakan dalam hadis qudsi, kalaulah orang yang pertama dengan kamu sampailah yang terakhir berkumpul, sama ada jin ataupun manusia, yang hidup yang mati dihidupkan semula, mereka semua berkumpul di satu tempat, maka semua meminta hajat masing-masing, aku berikan kepada semuanya tanpa dikurangi sedikit pun permintaan mereka, maka tidak akan mengurangkan sedikit pun daripada kekayaanku, melainkan seperti seseorang itu melalui tepi lautan dan dibawanya satu jarum, dan jarum itu dicelupkan dalam lautan. Apa yang melekat pada jarum itu nak dibandingkan dengan apa yang tinggal dalam lautan. Itulah dia yang kekurangan yang berlaku dengan sebab pemberian aku kepada semua mereka yang minta daripada awal dan terakhir manusia itu. Maka hendaklah kamu faham, tidak akan kurang sedikit pun daripada harta aku, daripada kekayaan aku, daripada pembenaran aku. Dan ketahuilah oleh kamu semua, bi anni jawadun majidun, aku ini sangat kaya dan aku ini sangat mulia. Aku tidak perlu kepada siapa, kamu yang perlu kepadaku. Ata'i kalamun wa azabi kalamun, apa yang aku beri merupakan apa yang aku kata, dan apa yang aku azab juga merupakan perkataanku.
idza aradtu syai'an fa inna ma aqul lahu kun fayakun. Kalau aku nak sesuatu maka aku akan berkata kun fayakun, jadi maka jadilah ia. Inilah dia kekayaan yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seterusnya dalam ayat 11, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad atayna Musa 9 ayatin bayyinat fas'al bani Israila idh ja'ahum faqala lahu fir'aunu inni la adhunnuka ya Musa mashura. Dan sungguhnya kami telah berikan kepada Musa 9 buah mukjizat yang nyata. Maka tanyakan kepada Bani Israel tatkala Musa datang kepada mereka. Lalu Firaun berkata kepadanya, sungguhnya aku sangka kau wahai Musa adalah orang yang kena sihir. Jadi Allah beritahu dia telah mengutus Musa AS dan 9 mukjizat, tanda-tanda kekuasaan, kebenarannya disampaikan kepada Bani Israel dan ditunjukkan kepada Firaun. Ke-9 mukjizat itu ada khilaf para ulama padanya dalam bahasa Arab. Angka 9, 8 ini merujuk kepada banyak. Jadi dalam konteks banyaknya mukjizat Nabi Musa diberikan oleh Allah kepada baginda, bagi kekuatan dan juga sebagai satu menundukkan orang-orang di kalangan pengikutnya untuk beriman dengannya. Antaranya ialah tongkat Nabi Musa yang bertukar menjadi ular. Tangan Musa dimasukkan ke dalam baju, maka keluar cahaya. Wa adkhil yadaka fi jaybika takhruj bayda min ghayri su'. Masukkan tanganmu ke dalam baju, nanti dia akan keluar bercahaya wahai Musa. Bukit Tur ni ketika Bukit Tur diangkat ke atas Bani Israel yang enggan menuruti perintah Allah SWT dan hampir-hampir dihempapkan ke atas mereka. Itu mukjizat Allah kepada Nabi Musa AS. Macam Nabi kita Muhammad SAW telah membelah bulan. Kemudian laut yang terbuka untuk mereka melintasinya dan menenggelamkan Firaun di belakang. Kemudian taufan yang berlaku. Kemudian belalang ni iaitulah tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, bila mereka enggan mentaati perintah Nabi Musa AS, Allah telah menjadikan tahun itu penuh dengan belalang. Negara Mesir yang kaya dengan sumber buminya, dengan ternakannya, dengan tanamannya menjadi kering kontang kerana datangnya belalang berjuta-juta ekor untuk memakan hasil tanaman dan sekaligus menyebabkan matinya ternakan. Ramai yang mati pada masa itu. Kemudian kutu, qumal. Kutu ni ada di mana-mana. Di baju ada kutu, dalam periuk ada kutu. Di mana-mana, di katil ada kutu, penuh dengan kutu. Katak, wadifda', begitu juga Allah memutuskan katak. Satu, tadi kita sebut tongkat. Yang kedua, tangan. Yang ketiga, Bukit Tur. Yang keempat, laut terbelah. Yang kelima, taufan. Yang keenam, belalang. Yang ketujuh, kutu. Yang ke-8, katak. Katak ada di mana-mana. Dalam periuk masak pun buka, ada katak. Dan kemudian darah. Demikian juga perkara yang sama. Di mana-mana darah. Nak tidur pun darah di atas katil. Nak minum pun air bertukar menjadi darah. Mereka akhirnya minta kepada Nabi Musa AS supaya diangkat azab itu, diangkat seksa itu. Mereka nak beriman, tapi mereka tetap juga tak beriman. Jadi semua itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah yang sudah terperinci. Nanti ada masa kita akan bincang daripada surah Al-Baqarah sebagai contohnya, Al-A'raf. Lagi sekali kita akan bincangkan, saya pernah tafsirkan di surah di Al-Kim dahulu. Demikian juga dikemukakan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Mereka menyombongkan diri mereka adalah kaum yang berdosa. Bila Allah menggunakan perkataan basair ni, kalau kita belajar bahasa Arab, ini adalah merujuk kepada perkataan basira. Basira ni maknanya mata hati, tuan-tuan. Mengapakah Allah menggunakan perkataan basira dalam ayat ini? Ini merujukkan kepada, kalau kita perhatikan bila Allah menyatakan basair ni, yang berarti mata hati, bukti-bukti yang dikemukakan oleh Allah itu terlalu jelas, terlalu banyak, yang boleh menyebabkan hati itu beriman dan bertakwa kepada Allah. Tetapi oleh kerana pintu hati itu telah tertutup, benda-benda yang jelas itu yang dapat dilihat, difahami dan diikat diri mereka dengan kekuasaan Allah Subhanahu Taala, memahaminya sebagai satu tanda kekuasaan Allah, itu tak berlaku semua kerana hati itu sudah pun gelap pekat dan hitam dengan maksiat dan perkara-perkara kemungkaran dan kesombongan. Jadi muslim-muslimat yang hati dan dikasihi sekalian, tujuan apa Allah bawa kisah Nabi Musa ini? Tujuannya adalah untuk menenangkan hati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kerana sebagaimana tekanan yang kau alami wahai Muhammad, demikian juga tekanan pernah berlaku pada Nabi-Nabi sebelum. Contohnya Nabi Musa AS yang juga merupakan ulul azmi. Jadi mendengar tuduhan Firaun dan dalam ayat ini kalau kita lihat, bila Allah nyatakan farada yastafizahu min al-ard fa aghraqnahu wa man ma'ahu jami'a, bila qala laqad alimta ma anzala haula ila rabbus samawati wal ard basair wa inni la adhunnuka ya fir'aun mathbura.
Musa menjawab, sungguhnya kamu telah mengetahui bahawa tiada yang menurunkan mukjizat-mukjizat yang 9 itu kecuali Allah yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata. Ini tadi perkataan basair jamak daripada basirah. Dia terlalu jelas, tak boleh ditolak, tak boleh dinafikan. Dan sesungguhnya aku mengira engkau wahai Fir'aun seorang yang akan binasa. Yang nyatakan di sini, wa inni la adhunnuka ya fir'aunu mathura, wahai Fir'aun aku menyangkakan, aku merasakan kau ni akan binasa wahai Fir'aun. Ini kita belajar dalam bahasa Arab, dalam bab balaghah, namanya jinas, tuan-tuan. Sebelum itu Fir'aun mengatakan kepada Musa, wahai Musa, inilah adhunuka ya Musa mashura, aku melihat engkau ni seorang yang telah pun disihir wahai Musa. Dan Musa menjawab, wa inilah adhunuka ya Fir'aunu mathbura, aku dah mengukakan berbagai-bagai bukti dan ahli-ahli sihir yang menentang aku dah masuk Islam, engkau masih menentang aku wahai Fir'aun. Aku bimbang engkau ni besok akan jadi orang yang binasa wahai Fir'aun, kata Nabi Musa ini kepada bapa angkatnya. Jadi wazannya mashura dengan mathbura. Dia wazan maf'ul, isim maf'ul. Jadi mashura, aku menyangkakan kau wahai Musa merupakan orang yang disihir, orang yang ditimpa sihir. Dan Musa menjawab, aku takut engkau pula jadi orang yang binasa wahai Fir'aun. Mashura dengan mathbura. Jadi kalau kita perhatikan dari sudut struktur bahasa Arab, tuan-tuan dan hati dan dikasihi sekalian, bila Allah SWT menyatakan kat sini tentang Bani Israel, bila kelompok-kelompok yang lalu menunjukkan kebanyakan manusia enggan menerima kebenaran, walaupun banyak bukti-bukti yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan itu menyedihkan Nabi, semua tenaga telah dicurahkan, usaha telah digiatkan, tapi mereka masih lagi menolak. Sekarang ayat ini datang sebagai tasliyatan. Tasliyatan maknanya satu hiburan untuk Nabi SAW menghuraikan perjalanan dakwah Nabi Musa SAW itu dengan penentangan yang berlaku oleh Bani Israel. Sekaligus mengisyaratkan bahawa seandainya kaum musyrikin Mekah meminta dipaparkan kepada mereka bukti-bukti mukjizat-mukjizat yang seperti diminta oleh Bani Israel itu, maka nanti Allah juga akan mengenakan siksaan seperti mana yang Allah kenakan kepada Bani Israel dalam usaha mereka menentang Nabi Musa AS. Jadi huraian tentang Nabi Musa dan Bani Israel di sini sangat serasi. Sebagaimana di awal ayat ini menceritakan tentang bumi Isra, iaitu Baitul Maqdis, tempat duduknya Bani Israel itu kemudiannya, maka sekarang menceritakan perjalanan sejarah peristiwa yang berlaku di tempat tersebut sebelum Nabi Musa AS lagi, ya. Jadi Allah berfirman, sungguhnya kami telah berikan kepada Musa putera Imran, dan putera kepada Imran, bapa Nabi Musa ni pun namanya Imran juga, macam keluarga Nabi Isa AS yang juga daripada keluarga Imran, daripada ibunya Maryam itu Imran. Jadi tuan-tuan, ini Imran nama yang mulia. Jadi bila Musa bin Imran ini kami utuskan kepada Bani Israel dan kepada Fir'aun dengan bawa bukti-bukti yang merupakan mukjizat-mukjizatnya yang dapat dilihat, maka tanyakanlah wahai Muhammad kepada Bani Israel yang hidup pada masamu dan mengusulkan kepada kaum musyrikin untuk bertanya kepadamu tentang ruh dan tentang Zulkarnain dan juga tentang Ashabul Kahfi. Maka tanya balik kepada mereka tentang bagaimana pendustaan dan juga penolakan mereka terhadap usaha dakwah Nabi Musa AS kepada datuk nenek moyang mereka sebelum itu. Tanyakan hal itu supaya engkau makin yakin bahawa semua Nabi diperlakukan sama dengan apa yang diperlakukan kepadamu wahai Muhammad SAW. Ketahuilah bahawa ketika Musa pergi menemui Fir'aun yang menyampaikan risalah dan bukti kebenaran, Fir'aun menolak dan enggan. Nabi berkata, sungguhnya aku merasakan kau ni wahai Musa di kalangan orang yang telah pun terkena sihir. Jadi kalau kita baca Al-Quran, kita akan lihat bukti-bukti yang telah dipaparkan tentang 9 tempat yang telah saya nyatakan tadi, tuan-tuan, dengan tongkat Nabi Musa, tangan Nabi Musa yang bercahaya, kemudian cerita tentang angin taufan, laut, belalang, katak, darah, dan bagaimana air yang mancar dari batu, terangkatnya gunung Bukit Sinai itu, dan merupakan Nabi Musa AS mampu bercakap terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala, wa kalamallahu Musa taklima. Kata Imam Al-Bukhari dalam tafsirnya Nazmud Durar, beliau berkata bahawa dalam Perjanjian Lama Old Testament Taurat ada menyatakan perkara-perkara berikut. Yang pertama, Taurat hanya menyatakan tentang nikmat mukjizat tongkat. Yang kedua, darah yang menimpa Bani Israel. Yang ketiga, katak. Yang keempat, kutu. Yang kelima, berlakunya kemarau, matinya binatang.
Yang keenam, dingin musim sejuk yang melampau-lampau. Yang ketujuh, belalang. Yang ke-8, kegelapan. Dan yang ke-9, kematian pemuda-pemuda dan juga pemudi-pemudi pada waktu itu. Syekh Qutb boleh menyatakan 9 bukti yang dimaksudkan oleh Allah itu adalah merujuk kepada tangan yang bercahaya, tongkat, kemarau yang berpanjangan, kemudian merujuk juga kepada taufan, merujuk kepada belalang, merujuk kepada kutu iaitu hama yang telah pun menimpa Bani Israel, menciptakan katak dan juga darah. Jadi ucapan Firaun yang menilai Musa ni sebagai seorang yang terkena sihir mengandungi makna bahawa dia menilai ucapan dan tindakan Nabi Musa itu tidak lurus, tidak tepat, tidak selari dengan apa yang sepatutnya. Jadi dia menuduh Nabi Musa ni sebagai ahli sihir. Perbezaan ini menunjukkan betapa Firaun sendiri tidak menentu dalam penilaiannya. Kejap dia kata Nabi Musa ni seorang ahli sihir, sekejap dia kata Nabi Musa ni merupakan orang gila. Jadi perkara yang sama juga dikatakan kepada Nabi kita SAW. Maka wahai Muhammad, janganlah kau risau, jangan kau bimbang, kerana apa yang berlaku kepada Nabi Musa itu juga yang berlaku kepadamu dan berlaku kepada semua Nabi yang aku utuskan. Mendengar tuduhan Firaun dan penolakannya itu, maka Nabi Musa menjawab, sungguhnya engkau wahai Firaun telah mengetahui bahawa Allah menurunkan mukjizat-mukjizat yang banyak kepadaku, dan tiada yang dapat menurunkan, memberikan mukjizat itu semuanya melainkan Allah yang memelihara dan mengendali langit bumi. Itu semua bukti basair, itu bukti-bukti yang dapat menjadikan semua orang beriman. Tapi engkau wahai Firaun menolak. Ahli sihir engkau yang kau anggap cekap itu, yang kau cuba untuk mencabar aku pun masuk Islam, tapi engkau menolak juga wahai Firaun. Jadi sikap Firaun tu tak berubah. Dia jadi lebih derhaka lagi. Bahkan dia berusaha untuk mengusir Nabi Musa AS bersama pengikut-pengikutnya dari Mesir. Lalu kami pun tenggelamkan Firaun dengan orang yang mengikutnya itu. Kalau kita baca dalam Qisasul Anbiya sebagai contohnya oleh Imam Ibn Kathir, maka ketika Bani Israel nak menuju ke Sinai melalui Laut Merah, kami berfirman sesudah itu, selepas penenggelaman itu kepada Bani Israel, tinggallah kamu di sini, iaitu di negara Syam, negara Palestin yang dimulakan surah Al-Isra ini dengannya, bila Allah menyatakan wa qulna min ba'dihi li bani Israil askunul ard fa idza jaa wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa. Kemudian bila tenggelamkan Firaun dalam Laut Merah itu, kami katakan kepada kamu sekalian, tinggallah kamu di bumi ini, nanti bila sampai waktu kamu akan dihimpunkan kepadaku, kepada Allah dalam keadaan berkumpul, bercampur baur, beramai-ramai bersama dengan orang lain. Kalau kita lihat perkataan masbura ni tuan-tuan, datang dari perkataan subur. Subur ni berarti kebinasaan. Jadi Nabi Musa menyatakan keyakinannya tentang kebinasaan Firaun bukan dalam arti kata satu confirmation, tetapi dia mula berkataan wa inilah azunnuka, aku merasakan kau kalau terus menentang aku wahai Firaun, kau akan jadi orang yang binasa. Manusia tidak boleh menentukan apa yang akan berlaku. Manusia tidak boleh meramalkan apa yang akan berlaku, kecuali kalau Allah telah menetapkan kebinasaan untuk orang itu. Macam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semasa hidup baginda lagi telah turun surah yang melaknat dan memberi ancaman kepada manusia namanya Abu Lahab. Jadi ia merupakan satu kepastian Abu Lahab akan menentang Islam sampai pada hari kematiannya, dan itulah yang berlaku. Begitu juga Firaun ini, ketika Allah memerintahkan Musa untuk berdakwah kepada Firaun, maka Allah berfirman kepada Musa dan Harun, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kamu berdua kepada Firaun dan berkata dengan perkataan yang baik-baik, moga dia akan dapat peringatan dan juga takut kepadaku. Jadi pada peringkat awal dakwah Nabi Musa dan Nabi Harun pergi pada Firaun, Allah dah tahu nasib Firaun ini neraka, tapi Allah nak ajar kita usaha. Maka Allah menyuruh Musa dan juga Harun untuk bercakap dengan Firaun dengan kata-kata yang paling lembut, yang paling baik. Tuan-tuan, umur Nabi Musa ketika lari pergi ke Madian 30 tahun. Kemudian dapat pendidikan daripada lelaki yang salih yang dikatakan ramai para ahli tafsir itu sebagai Nabi Shu'aib, 10 tahun. Jadi tak kala Nabi Musa keluar dari Madian nak kembali kepada kaumnya, dilantik oleh Allah untuk menjadi Rasul, usianya genap 40 tahun pada masa itu. Nabi Musa diwahyukan oleh Allah pada usia 40 tahun, macam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berfirman kepadanya, idhhaba faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kepada Firaun dan katakan kepadanya kata-kata yang baik, lembut,
Itu tahun ke-41 hidup Nabi Musa untuk berdakwah. 40 tahun kemudian Nabi Musa berdakwah kepada Firaun ini, tuan-tuan. Jadi usia Nabi Musa AS ketika Allah menenggelamkan Firaun itu sudah 80 tahun. Kerana 40 tahun ketika baginda berada di Madian, pulang ke Mesir 41 tahun. 41 tahun sampai ke tahun 80 berdakwah pada Firaun. Firaun tidak mahu menerima. 40 tahun untuk berdoa dan berdakwah agar diberikan hidayah kepada Firaun. Tapi bapa angkatnya itu tidak menerima, menolak dan berusaha untuk mengusir Firaun, mengusir Nabi Musa AS dan Bani Israel. Lalu Allah tenggelamkan Firaun. Kalau kita baca, tuan-tuan, dalam kitab Taurat sebagai contohnya, melakukan exodus bersama dengan umatnya, baginda tidak menempuh jalan yang biasa ditempuh untuk menuju ke Sinai, tetapi Allah SWT telah merintahkannya untuk menempuh lautan. Macam mana nak tempuh lautan, tuan-tuan? Laut. Tapi Allah telah jadikan kiraan dalam rahmatnya itu, supaya Allah telah menetapkan rahmatnya itu supaya Musa AS dan juga Bani Israel lepas Firaun ditenggelamkan dan jadi kubur kepadanya Laut Merah itu, tuan-tuan. Jadi mereka tidak menelusuri pantai Laut Tengah yang jaraknya cuma 250 batu saja sampai ke Sinai. Tapi sebaliknya mereka menuju ke tenggara pula perginya. Ke tenggara ke mana? Menghadap ke Laut Merah. Kerana apa? Kerana Allah mentakdirkan mereka melalui tempat tersebut untuk menenggelam Firaun, dan Allah tidak mahu mereka bertemu dengan kafilah-kafilah yang banyak yang berdagang dan mengetahui nanti adanya usaha daripada Musa AS dan Bani Israel untuk melarikan diri. Jadi Allah telah pun menjadikan mereka menempuh kawasan yang jauh dan berdepan dengan ujian yang besar, iaitu berdepan dengan laut. Kapal tidak ada pada masa itu, apatah lagi jambatan. Maka Allah merintahkan mereka demikian agar dalam perjalanan itu mereka menemui Laut Merah dan terpaksa berhenti, dan Allah buktikan lagi mukjizat Musa, iaitu membelah laut sehingga membenarkan mereka untuk melalui kawasan itu. 12 highway, tuan-tuan, 12 laluan, 12 entrance untuk sampai ke Sinai. Kerana Bani Israel ini kita tahu mereka adalah kumpulan yang tidak mahu berkongsi dengan kumpulan lain. Mereka ni asbata, Ithnai Asyara Asbatan Umama. Mereka terdiri daripada kabilah-kabilah yang ada 12 daripada keturunan Nabi Yaqub itu, tuan-tuan. Jadi di situlah Allah telah membelah laut dan menenggelamkan Firaun dan menjadikan dia kubur kepada Firaun beserta dengan tenteranya yang sombong itu. Dalam ayat ini, kalau kita lihat perkataan yang digunakan oleh Allah sekali lagi, yastafizzahum, telah pun kita bincangkan sebelum ini, tuan-tuan, pada ayat yang ke-76. Dan kemudian Allah sebut perkataan lafifa. Lafifa ni datang perkataan merujuk kepada bercampur baur, kerana dapat difahami artinya mereka akan dihimpunkan kepada Allah nanti dalam keadaan bercampur baur, bercampur beramai-ramai. Sedangkan kat dunia mereka distinguish, dapat duduk sesama mereka saja, tak boleh bercampur dengan orang lain. Yahudi menganggap mereka bangsa yang terpilih. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'u, kami ni anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Tapi dalam ayat ini Allah mengingatkan kamu sama saja dengan orang lain. Yang memuliakan kamu adalah ketakwaan. Nanti di akhirat kamu akan dibangkitkan bersama dengan sekalian orang yang kau suka ke kau tak suka ke. Itulah maksudnya bila sampai masanya nanti, ji'na bikum lafifa. Cuba kita lihat dalam tafsir Ibn Kathir yang ada di tangan tuan-tuan pada waktu ni, pada muka surat 380, fa aghraqna wa ma ma'ahu jami'a wa kunna min ba'dihi li bani Israil askunul ard fa idza ja'a wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa. Kami tenggelamkan Firaun dan bersama-sama dengannya semua pengikutnya, dan kami berfirman sesudah itu kepada Bani Israel, tinggallah kamu di negeri ini. Yang demikian itu merupakan berita gembira bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang pembukaan kota Mekah. Kata Imam Ibn Kathir, bila Allah menurunkan ini, ia memberi satu berita gembira kepada Nabi kita yang akan dihalau keluar dari Mekah. Engkau akan kembali semula ke sini sebagai pembuka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihan. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam, walaupun baginda tidak dapat masuk ke Baitul Maqdis, ke bumi yang dijanjikan, tapi keturunannya, keluarganya, pengikut-pengikutnya, anak didikannya, Yusha' bin Nun, itu anak saudaranya, dapat masuk ke bumi yang dijanjikan oleh Allah SWT. Jadi itulah yang terjadi. Penduduk Mekah berkeinginan keras untuk mengusir Nabi Muhammad SAW dari Mekah. Lalu Allah mewariskan Mekah itu kepada baginda. Baginda memasukinya kembali dengan penuh kekuatan
dan baginda mengalahkan penduduknya, kemudian melepaskan mereka dengan penuh kasih sayang dan kemurahan hati, seperti yang telah kita bincangkan sebelum ini. Ketika Nabi nak berikan keampunan kepada mereka, mereka berkata kepada sekalian, Nabi berkata kepada mereka sekalian, "Madza tadhunnu Nabi?" Apa pandangan kamu terhadap aku, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada sekalian penduduk Mekah. Maka mereka menjawab, "Ibnu akhun karim wa ibnu akhin karim." Kami kenal engkau wahai Muhammad orang baik, keturunan orang baik. Maka Nabi berkata, aku berkata kepada kamu semua, sebagaimana berkatanya Yusuf AS kepada abang-abangnya yang bersalah kepadanya, "La tathriba alaikumul yawm, yaghfirullahu li wa lakum." Tak ada rasa dengki dan iri hati dan marah, dendam dalam hatiku terhadap kamu semua. Aku mohon kepada Allah keampunan untuk kamu semua. Mereka semua masuk Islam berbondong-bondong, tuan-tuan. Jadi sebagaimana Allah mewariskan bumi timur dan barat kepada mustad'afin, orang yang lemah di kalangan Bani Israel pada masa itu, maka dia juga akan mewariskan, memberikan dunia ini kepada orang yang beriman. Dia akan berikan kepada mereka harta kekayaan, ladang, buah-buahan dan harta benda yang disimpan yang pernah menjadi milik Fir'aun. Maka demikian juga Allah akan beri kepada Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya apa yang disimpan oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan kuncu-kuncu musuh-musuh Islam yang lain. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, "Kadzalika warathnaha Bani Israil." Demikianlah kami anugerahkan semuanya kepada Bani Israel. Dalam ayat yang disebutkan, "Wa qulna min ba'dihi li Bani Israil askunul ard fa idza ja'a wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa." Kami firman kepada Bani Israel, diamlah di sini, nanti bila datang masa kebangkitan kami akan berikan kepada kamu, kami akan datangkan kamu dalam keadaan bercampur baur, iaitu kalian dan musuh-musuh kamu secara keseluruhannya. Ibnu Abbas, Mujahid, Qatada dan Dhahak mengatakan lafifan ni bererti jami'an. Lafifan ni bahasa Arab bererti jami'an. Kamu semua akan dikembalikan kepada aku, suka ataupun tidak. Selepas kamu diberikan harta kemewahan, janganlah kamu lalai, kerana akan tiba waktu untuk kamu kembali kepada aku. Kata setengah ahli tafsir, contohnya seperti yang dapat kita lihat, kata Syekh Qutb dalam konteks ayat ini bukan saja menceritakan tentang akhirat, kerana dahulu kita dah baca inna ahsantum li anfusikum wa inna asa'tum falaha, ayat yang awal daripada surah Al-Isra ni, ia merujuk juga kepada pembukaan semula. Jadi akan tiba masa, kalaulah ini bukan merujuk kepada akhirat, kata setengah ahli tafsir, ia merujuk kepada kekalahan Bani Israel yang kedua, iaitulah di tangan umat Islam, seperti yang telah diceritakan sebelum ini pandangan Dr. Ratib Nabulisi. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, cukuplah setakat ini dulu. InsyaAllah pada malam esok saya akan huraikan ayat 105, 106 dan berikutnya. Tinggal beberapa ayat saja lagi untuk kita menutup surah yang mulia ini, surah yang sering dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dapat kita lihat setiap malam baginda membacanya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memahami surah ini memberi paradigma, membuka paradigma baru kepada kita umat Islam, memberi kepada kita satu peluang baru dan apa jua bidang kerjaya kita, ia memberi kepada kita jaminan kekuatan Islam, kekuatan umat, bahawa nanti kita akan lihat perkataan wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Cerita lagi tentang Quran, bagaimana Quran ini mempengaruhi kehidupan orang sebelum kita. Ada hadis-hadis yang menunjukkan, seperti kata Samurah bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahawa kami pernah beriman kepada Rasulullah SAW, kami belajar tentang iman, kemudian turun Al-Quran. Kami mendapati keimanan kami itu selari dengan apa yang terdapat dalam Quran. Kami dah mempelajari Islam, mengamalkannya sebelum Quran turun. Tapi anak-anak kami dan orang-orang kemudian, mereka baca Quran dulu, kemudian baru beriman. Bagaimana itu tuan-tuan? InsyaAllah perkara ini akan saya huraikan pada malam esok dengan izin Allah SWT. Hebatnya para sahabat, mereka mendengar Nabi terus beriman, turun Quran mengukuhkan iman. Umpamanya kita, tuan-tuan ya, kita ada peluang, katalah kita dapat pergi ke Baitul Maqdis. Nanti tuan-tuan ada peluang, tuan-tuan ikutlah Zazan Travel pergi ke Baitul Maqdis. Kami perjalanan bukan setakat perjalanan penuh tafsiran Quran, pengisian. Balik nanti ada muhasabah iman. Kita cuba untuk memuhasabah iman kita dan pastikan after trip kita punya iman sentiasa berada pada tahap yang terbaik. Ini program yang kita adakan di Zazan Travel. Terima kasih kepada Zazan Travel kerana penajaan kuliah kita pada malam ni. Tuan-tuan, jadi kalau kita pergi ke Baitul Maqdis, tengok masya-Allah cantiknya, macam mana Salahuddin Ayyubi boleh buka tempat ni, macam mana dia boleh kalahkan Richard Lionheart
kita tengok kota tu punya hebat, orang cerita pada kita, maka kita pun baca buku cerita Salahuddin yang sebenarnya yang ditulis oleh ulama-ulama Islam, ahli-ahli sejarah Islam yang hebat-hebat. Kita bertambah kehebatan, kita bayangan kehebatan pada Salahuddin tu kan. Itu juga kita pergi ke Turki, tengok macam mana Muhammad Al-Fatih membuka Istanbul ni. Maka bila kita tengok, kita cuba bayang, kita baca, bertambah iman kita. Macam tu juga Al-Quran. Jadi para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka ini generasi yang belajar tentang Islam, mengamalkan Islam, kemudian turun Quran. Quran itu mengukuhkan apa yang terdapat dalam amalan mereka. Macam mana kita jadi macam para sahabat, tuan ya? InsyaAllah huraiannya saya akan bawa pada malam esok. Bagaimana hebatnya para sahabat, bagaimana kukuhnya iman mereka. Umur mereka mungkin lebih pendek daripada kita, tapi jasa mereka pada Islam tu tak ada tolak bandingnya. Sampai Nabi bersabda, la tasubbu ashabi fa innahu law anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaban ma balagha ahadukum mudda ahadihim wala nasifahu. Kalau kamu ni nak ceritakan kehebatan kamu, setengah tangan para sahabat dalam infak mereka pun tak sama dengan apa yang infakkan kamu, walaupun kamu punya infak itu sebesar gunung Uhud emas, kerana kehebatan yang ada mereka. Nanti kita akan lihat ayat 105, 106 dan berikutnya dengan izin Allah. Setakat ini saja dulu tuan-tuan. Dan seruan saya pada malam ni, andai tuan-tuan mengalami anak-anak yang belum pandai tulisan Jawi, kami di Telaga Biru ada terbitkan bahan-bahan khas untuk mengajak anak-anak kita meminati dan menghargai bahasa Al-Quran ni. Ingat ya, belajar Jawi jendela kepada Quran. Baiki tulisan Jawi peluang untuk memahami Al-Quran. Saya jumpa dengan yang menulis Al-Quran ini di Madinah, namanya Syekh Osman Taha, Dr. Osman Taha. Quran yang kita baca ni tulisan beliau. Maksudnya pahala beliau di sisi Allah ya. Kerana semua Quran yang kita baca tulisan beliau, Syekh Osman Taha. Beliau pesan kepada saya, anakku, dia kata, kalau kau ada peluang, kau balik, kau beritahu pada masyarakat Malaysia supaya baiki tulisan Quran mereka, kerana ia pintu rezeki. Aku dah cuba dah. Aku dulu ketika belajar di Istanbul, aku belajar tulisan khat, ramai orang hina aku, kau belajar apa tulisan kat Turki, baik kau belajar ilmu Islam, kau jadi ulama. Tapi anak aku, dia kata pada saya, tuan-tuan ya, tua dah umurnya dekat 10 tahun. Beliau berkata, aku belajar tulisan Quran ni, rezeki aku makan tak habis-habis. Hari ini saja aku terima cek royalty dari Bahrain bernilai 3 juta USD. Tunjuk pada saya, dicerita pada saya, tuan. Tapi satu sen aku tak ambil. Bila aku tak ambil makan dah, aku hantar semuanya ke Syria. Dia orang Syria asalnya, dapat kerajaan Madinah. Mudah-mudahan Allah beri pada kita kesempatan untuk memahami tulisan Jawi. Kita yang dewasa pun boleh belajar tulisan Jawi semula. Perbaikinya, ia adalah jendela pada Quran, jambatan memahami Al-Quran. Kami di Telaga Biru berusaha untuk membantu anak-anak tuan-tuan memahami, menulis Jawi dengan baik, dengan kaedah-kaedah yang ada, bahan bantu mengajar, alat bantu mengajar dan sebagainya. Antaranya tulisan oleh Ustaz Dalila, Ustaz Wan Azhar. Kalau tuan-tuan ada kesempatan, lihatlah pegawai-pegawai Telaga Biru yang hadir bersama. Puan Intan ada, Saudara Ridwan Zainu ada, Farid Mizan ada, Faizal ada, Safwan ada. Semua kami berusaha untuk membantu tuan-tuan, bekerjasama dengan tuan-tuan. Ada tuan-tuan cikgu ke, guru sekolah ke, ibu bapa ke, maka janganlah keberatan untuk menghubungi kami. InsyaAllah kami akan bantu bersama-sama untuk anak-anak kita mahir Jawi, mahir Quran. Boleh penulis Quran mungkin pada masa akan datang. Rezeki melimpah ruah tak berhenti-henti, seperti kata Dr. Osman Taha. Jadi setakat ini saja dulu. Muhammad Izzuddin, Nur Fahidah dan sebagainya hadir bersama. Dan bagi kalian yang minati buku-buku untuk pengisian anak-anak musim PKP, musim tak ke sekolah ni, kami Telaga Biru menerbitkan semua buku-buku dari darjah 1 hingga darjah 6, termasuk IPKK, PSR, PSRA, dan daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Ingat buku teks, ingat buku latihan, ingatlah Telaga Biru. Kami nak bekerjasama dengan tuan-tuan, nak sangat. Kalau di kalangan tuan-tuan, ibu bapa, cikgu-cikgu yang nak menulis dengan kami pun, ahlan wa sahlan. Mudah-mudahan jadi jariah untuk kita semua. Jadi setakat ini saja dulu. Dan bagi yang melakukan ibadah korban, kami di Zazan Travel boleh membantu tuan-tuan. Akikah pun boleh. Kalau kita sharing daripada 7 bahagian, 2 bahagian akikah, 5 bahagian korban pun boleh. Pada seekor unta, pada seekor lembu boleh. Kambing tak boleh lah, kharuf tak boleh, syah tak boleh. Ini adalah binatang kecil yang hanya seorang seekor sahaja. InsyaAllah pada hari Sabtu nanti saya ada kuliah khas tentang soal jawab korban. Tuan-tuan boleh preparekan soalan-soalan. Nanti saya akan buat live bersama dengan Zazan Travel.
Jadi terima kasih kepada Ustaz Faiz. Andai tuan-tuan ada sebarang kemusykilan berkaitan kurban akikah, boleh menghubungi Ustaz Faiz Mukhtar, CEO Zahzan Travel. Kami nak sangat bersama dengan tuan-tuan, baik buku-buku tadi dan juga korban. Mudah-mudahan sekali yang baik semua daripada Allah, kelemahan milik manusia. Wallahu a'lam. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma kfina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jangan lupa untuk share, untuk like, untuk follow Zahzan Travel, Takbiru, dan juga video dalam Facebook ni. Panjang-panjang kepada semua rakan taulan sahabat handai kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.